Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan dan mematikan. Dan Allah yang mematikan kita boleh menghidupkan kita lagi. Dia yang menghidupkan kita dari tiada kepada ada. Kemudian kita mati, tentulah dia boleh hidupkan kita lagi. Sedangkan dia boleh hidupkan kita dari tak ada kepada ada. Lepas tu dah ada, mati, tak boleh hidup lagi. Tentu boleh. Tapi susahnya nak buat orang kafir ni percaya bahawa Allah yang hidupkan kita daripada tak ada kepada ada, daripada mati, Allah tak boleh hidupkan kita. Macam mana boleh Allah tak boleh hidupkan kita lagi? Dia yang hidupkan kita, jadikan kita daripada air mani sebelum tu tanah. Datuk kita Nabi Adam dari tanah. Maknanya dari tak ada lah. Tanah tu asbab aja. Dia Allah boleh jadi tanpa tanah pun. Jadikan kita. Cakap jadi lah, jadi. Tapi kerana kita ni diperintah untuk guna asbab, Allah muliakan asbab tanah ni. Clay lah. Dijadikan Adam tu di tanah berair. Jadi Adam alaihissalam boleh cakap lah, boleh berfikir. Jadi kemudian kita lepas Adam alaihissalam dijadi kita dari air yang terpancar dari sulbi, air mani. Jadi Allah nak bagi manusia percaya bahawa bukan bersetubuh tu buat kita jadi, bukan air yang cair tu, tapi Allah. Jadi Allah buat satu orang Nabi Isa tak ada air masuk, tak ada. Air terpancar tu tak masuk. Terus Maryam alaihissalam, wanita suci yang sangat hairan dia boleh mengandung. Macam mana sedangkan tak ada lelaki yang menyentuhnya. Malaikat kata Allah boleh buat. Tentu sekali lah. Jadi Maryam alaihissalam terpaksa menahan. Ketika dia nak melahirkan, semoga aku tidak dilahirkan lah, untuk mengalami peristiwa ni. Jadi Allah telah pilih Maryam alaihissalam untuk dijadikan wanita yang akan melahirkan anak yang tak ada, bukan tak ada bapa, maksudnya tak ada orang pun memancarkan benih ni ke dalam rahim Maryam. Jadi orang semua hairan lah. Macam mana Maryam kau ni nampak warak sangat, tiba-tiba mengandung anak, siapa bapa dia? Maryam alaihissalam. Tentu tak tahu pun nak jawab. Allah bagi tahu ni. Bila orang tanya kau diam dan kau tunjuk budak ni. Dia orang kata apa pasal kau nak suruh budak ni cakap? Budak ni tak boleh cakap. Allah buat Isa alaihissalam kecil lagi dah boleh cakap. Aku Nabi Allah. Ui. Jadi Nabi lagi dah. Dia dah Nabi dah. Kan?
Jadi orang terperanjat lah budak boleh bercakap. Bapa aku anak Maryam. Isa ibni Maryam. Jadi orang ahli kitab yang hari ini dipanggil Kristian, dia percaya Maryam tu wanita suci. Dia tak percaya Maryam tu wanita sundan. Wanita suci maknanya dia melahirkan Isa dengan tak ada bersetubuh dengan mana-mana lelaki lah. Mana dia dah bersetubuh, dia tak kahwin. Dan dia dalam biliknya beribadah je. Sekali malaikat datang bagi tahu, tiupkan kat dia, yang Allah akan gunakan dia untuk mengandung anak. Mana boleh dia kata, mana ada lelaki yang sentuh aku. Allah boleh buat dia mereka. Jadi Maryam AS memang percayalah Allah buat, tapi tak sampailah percaya ke tahap dia boleh mengandung. Bila kena kat dia, dia mula tanya, macam mana aku boleh mengandung? Maryam AS tentu percaya Allah buat kan. Macam kita sekarang, macam dia yang buat menangkap Allah. Tiba-tiba Maryam tanya, macam mana saya boleh mengandung? Sedangkan kalau iman Maryam tu dah sampai tahap Allah buat, dia tak akan tanya. Dia terima. Tapi kerana tak sampai, bukan senang nak percaya Allah boleh buat apa saja. Maryam AS yang beribadat tapi tak sampai iman tu, bila diberitahu dia, kamu akan mati, dia terperanjat. Kenapa terperanjat? Kalau dia dah sampai iman, dia tak banyak. Sebab dia tak sampai. Tapi namun demikian, dia wanita tinggi di sisi Allah dan digunakan untuk mengambil bahagian dalam perencana Allah untuk menguji manusia. Jadi Isa AS dilahirkan untuk menguji manusia. Percaya tak? Allah yang buat. Itu pun tak boleh percaya. Kan? Allah menghidupkan, Allah mematikan. Allah menghinakan, Allah memuliakan. Yang buat semualah, bukannya mak bapak kita bersubuh, lepas tu kita dapat. Memang orang melihat begitulah kan. Kalau kita lihat seorang perempuan mengandung kan, takkan pula kita kata dia macam Siti Maryam. Kau ni mesti buat hal. Siapa bapak budak ni? Cari. Dia ni Yazid. Kahwin sekarang. Yazid mengaku lah, kau kan banyak lelaki, mana satu aku? Tentang bukan aku tak. Aku bukan seorang aja bersetubuh dengan kau. Tak apalah, kata Yazid. Aku sayang kau lebih pada Allah. Aku kahwin lah dengan kau. Jadi dah masih mengandung lagi kahwin. Lama dah baru kahwin ni, baru lepas kahwinnya dah berlahir anak. Anak haram je. Jadi anak tu tak boleh dibintikan pada Yazid. Sebab dia maksudnya bukan anak Yazid yang betul lah. Jadi dia tak faham, banyak nak menutup aib. Dia pimpinkan dengan Yazid juga. Dia kena tunggu budak tu lahir dulu, lepas tu nikah balik. Budak tu kena binti Abdullah lah. Lepas kahwin balik, baru Yazid boleh dah anak. Lepas tu anak yang tu tak boleh nama binti Yazid. Tapi Yazid kerana cinta perempuan tu lebih daripada Allah. Contoh, dia kahwin lah bini kedua dia. Jadi agaknya lah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT jadikan Isa AS, Allah tak kata dia binti Abdullah, tak, ibni Maryam. Kita sepatutnya yalah, anak gampang kenalah binti Abdullah bin Abdullah. Jadi ini bukan anak gampangnya, anak suci Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Jadi orang Kristian ni
Dia orang sama dengan kita, percaya Maryam ni wanita suci. Jadi dia mengandungkan anak untuk Allah tunjukkan kepada manusia bahawa yang buat anak ni bukan mak bapak orang tu. Yang buat anak tu Allah, itu aja. Sebab itulah Isa AS dilahirkan tanpa bapa. Sebab orang semua percaya nak dapat anak bersetubuh. Tak bersetubuh tak dapat anak. Itu lumrah lah, semua manusia percaya. Tak ada orang dapat anak kalau perempuan tu tak bersetubuh. Tapi Allah nak bagi satu yang rule yang orang nampak the normal rules, to break the rule lah. Rule tu Allah yang buat. Tapi Allah tak mau buat rule tu sehingga orang percaya Allah yang bukan buat. Allah yang buat kita. Walaupun mak bapak kita bersetubuh, banyak kali juga mak bapak kita bersetubuh tak jadi anak. Ada orang tu bersetubuh dia, banyak kan. Hampir tiap malam bersetubuh. Tak datang anak je. Kan? Rashidi banyak bersetubuh. Ya. 2 anak je. Apa pasal pula? 2 anak je. Bersetubuh je. Jadi nampak sangat kan. Bukan Rashidi, bukan Rashida tu yang bersetubuh dapat anak. Dia makan macam-macam ubat lah untuk supaya tak dapat anak. Itu semua tak ada kuasa. Kalau Allah kendaki dia jadi juga. Tapi manusia sukalah nak buat usaha-usaha. Alah, kita kena buat usaha. Usaha sebenarnya tak boleh buat apa. Tak boleh menghalang kita dapat anak. Hanya bila diizin oleh Allah. Bersetubuh tu dapat anak. Saya jarang juga bersetubuh. Banyak masa dengan sedakwa keluar. 8 anak. Rashidi banyak bersetubuh pada aku. 2 anak. Tak dapat lagi anak. Tak tahulah saya lepas ni. Begitu ya Yazid. Jadi sebenarnya Allah yang bagi anak. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT bagi hidup, Allah bagi mati. Dan bila kita mati, Allah boleh bagi kita hidup balik. Untuk apa Allah hidupkan kita balik? Kerana Allah mahu adili kita lah tentang apa yang kita buat kat dunia, supaya kita dapat diberi ganjaran atas amal baik yang kita buat di dunia, dan kita dapat diazab kerana amal buruk kita buat. Kalau kita tak dihidupkan balik, mana kita nak dibagi ganjaran atas kebaikan yang kita buat dan diazab atas dosa. Sedaplah orang yang buat dosa kat dunia ni. Lepas tu tak jadi, tak dapat, tak payah jadi rama-rama je. Memang percaya lepas mati jadi rama-rama, jadi kucing, jadi macam-macam lah. Jadi kerana mereka percaya tak ada hari kebangkitan, tak dihidupkan, maka lepas mati dijelmakan. Dijelmakan jadi burung-burung, gajah. Jadi Ayapin telah bodohkan dia orang semua. Dan diri dia, saya jelmaan Tuhan Siva. Siva dah mati. Saya jelmaan dia. Saya yang buat agama Hindu. Yang pergi kat kuil Hindu, semua Hindu ni jelmaan Tuhan Siva. Mulalah dia basuh kaki dia dan minum air. Kaki Ayapin yang hari ni mati dah. Macam itu punya bodoh manusia, jelmaan. Ayapin kata, saya jelmaan Tuhan Siva. Saya yang mencipta agama Hindu. Sekarang ni semua agama-agama ni kita kumpulkan dia di bawah kerajaan langit. Saya Tuhan dia. Tapi orang Terengganu percaya. Azri kalau Ayapin turun ke baling sana, dia pun ikut dia. Kenapa manusia ikut Ayapin walaupun dia salah? Yazid. Kenapa dia ikut benda yang tak nampak masuk akal, tapi dia sekolah dia jannam, dia sekolah rendah tak habis. Menantu dia ada buat ajaran sesat satu. Dia
baik dengan menantunya, akibatnya dia pun kata ini cara baik lah untuk dapat dunia. Itu buat ajaran sesat. Jadi dia buatlah satu ajaran lain. Menantu dia pun ada ajaran sesat, tapi tak berapa mantap macam dia lah. Oh. Sekarang masih ada di Terengganu. Kenapa orang ikut dia? Orang Terengganu tu, yang dekat Besut ni, boleh ikut dia. Jadi tak dapat jawab lagi. Kau? Ha? Oh, sedar. Tak ada, dia orang ni mata hati sudah dikunci. Dia tak boleh nampak. Dia orang ni tak boleh nampak. Macam Rasidi, dia tak nampak, dia akan ikut ayah pin tu. Kita kata kenapa Rasidi boleh ikut? Ayah pin tu bukan Tuhan. Dia pun mati. Macam sekarang ni, dia dah tengok ayah pin dah mati, masih lagi hidup. Ajaran kerajaan langit ni dekat Terengganu dah diroboh dulu lah. Dia buat balik agaknya. Dia kata dia naik bukit, dia nampak ayah pin atas lagi. Besar ayah pin tu, jin tu. Jadi dia percaya dia. Sekarang kami tetap dengan kerajaan langit. Mereka tu orang yang disesatkan, tak ada siapa berbagi hidayah. Siapa yang dibagi hidayah, maka tak ada siapa boleh sesatkan. Jadi hari ini mereka yang dikunci hati ni tak boleh nampak. Sebab itu banyak ajaran di seluruh dunia ni akan timbul lah. Dan orang yang diberi hidayah akan dapat hidayah. Jadi tak payahlah kata Allah, wahai Muhammad, kau susah hati sangat. Kau takkan boleh tukar. Orang yang aku tentukan sesat jadi bapa hidayah. Kau tak boleh. Macam mana kau tak boleh tukar orang boleh dapat hidayah jadi sesat? Tak boleh. Kau punya kerja hanya sampaikan aja. Yang nak bagi hidayah, tak nak bagi ni aku. Aku dah tutup mata hati dia. Kenapa Allah tutup? Sufian? Tahu? Tahu tak? Kenapa Allah tutup pintu hati dia? Banyak juga orang kena nak dunia. Kerana Allah dah tak suka dia lah. Kenapa Allah dah tak suka dia? Benda yang dia buat tu sangat tak manasabah. Bila kita buat satu benda tak manasabah, anggap manusia itu Tuhan, yang mati, yang makan, minum, yang berak, kencing, kau ditutuplah mata hati. Tak ada boleh lagi. Dakwah lah. Nangis air mata keluar. Tak boleh keluar. Tak boleh bagi hidayah. Jadi jangan kita buat sesuatu yang buat Allah kunci mata hati kita. Dah lama dah Allah suruh. Macam Yazid ceraikan bini, tak mau buat. Setelah 10 tahun pun tak mau buat. Kuncilah. Sekarang Yazid tak boleh ceraikan bini dia. Tak boleh. Dah tak boleh dah. Sebab hati bila dia apa? Kenapa dah lama sangat tak nak tahan. Macam mana pun dia tak boleh buat. Bagilah dia ceramah, tak ada. Kenapa ceramah banyak tak ada kesan ni? Sebab hati dah. Jadi jangan kita sampai hati dikunci kerana bebal, degil, tak nak tahan. Allah kata kalau kamu dah tak nak tahan, aku kunci je lah. Neraka lah untuk kamu. Kan? Bukan Allah SWT tak bagi peluang. Allah SWT bila dia suruh kita beriman, katalah satu orang datang pada kita, ajak kita beriman, kita tolak. Bukan orang tu yang sebenarnya ajak kita, Allah ajak kita. Gunakan orang tu. Kita tolak dia. 2 kali ajak, tolak dia. Last Allah kata kunci lah. Bukan tak diajak. Lainlah tak pernah diajak. Tak adalah dikunci, dan diajak tolak. Diajak tolak. Kunci lah, tak payahlah. Jadi kita
biasa bila kita disuruh taat, tak nak. Apa jadi? Yazid ada kunci. Jadi mata hati Yazid ni nak perintah Allah tu telah dikunci. Dia takkan dapat buat. Walaupun isteri dia pukul dia takkan dapat. Allah buatlah. Macam itu punya dikunci. Dia tak dapat buat. Sebab dah ditutup. Itu sebab kita jangan hairan. Kita sebenarnya tak boleh buka kunci tu. Siapa pun tak boleh. Termasuk diri kita. Bila dah dikunci tak boleh buat dah. Doa, menangis, air mata, beri hidayah. Allah kata kau nangislah. Kau jangan seksa diri kau, wahai Muhammad. Kau jangan seksa diri kau. Kau biarkan dia. Aku akan uruskan mereka. Mereka yang menghina kau, mengatakan kau ni, kau biarkan. Kalau engkau tak lihat aku azab mereka ketika kamu hidup, pasti aku akan azab mereka, kata, sepang kau mati. Kau jangan hiraukan dia. Kau terus buat kerja. Jadi Allah SWT tak suruh kita hirau sangat orang yang menentang agama ni. Kata Allah, mereka yang menentang agama tu aku yang buat dia orang ada harta, anak. Aku yang bagi mereka. Aku yang buat mereka. Aku yang cipta mereka. Aku yang bagi mereka anak, harta. Akulah yang boleh ambil dia. Dan mereka tu masih mengharap, kata Allah, walaupun menentang kamu, membelakangkan Quran, supaya Allah bagi dia banyak harta lagi. Kata Allah, tidak, sekali-sekali aku akan bagi dia harta lagi. Aku akan masukkan mereka neraka sakar. Jadi Allah SWT tak suruh kita benci orang yang menentang kita, membelakangkan kita. Sebab Allah kata, jangan bimbang. Tinggalkan dia untuk aku, selenggarakan dia. Allah kata, bagi aku. Aku yang cipta dia, aku akan kena. Kau jangan susah. Jangan kau susah dan fikir macam nak menentang dia. Tak payah. Itu adalah. Allah tak pernah cakap benci mereka. Tak ada. Tapi kenapa ditafsir dalam hadis? Mencegah mungkar dengan tangan. Tidak dengan percakapan. Tidak dengan hati. Dibuat kurungan benci. Benci pada kejahatan yang tak ada. Ini hadis mesti palsu. Yang apa tu, hadis tu sahih tapi yang kurungan palsu. Mencegah dengan hati ni ialah mencegah dengan doa, bukan benci. Inilah menyebabkan umat Islam hari ini benci orang kafir. Hari ini tak ada orang Islam yang tak benci orang kafir. Jadi agama kebencian. Dan mereka mempunyai hatred speech. Mereka benci orang kafir. Sebab bukan kata mereka bukan benci orang kafir, amalan dia. Dia twist macam tu. Ini kalau kita benci orang kafir, kita benci amalan dia lah. Kalau kita benci amalan dia, kita mesti benci orang dia. There's nothing kita boleh benci amalan dia, tak benci orang tu. Kalau tidak, kenapa kita suka satu orang amal baik? Kita suka amal baik tapi tak suka dia ke? Macam tu ke? Kita suka amal baik dia, sebab tu kita suka dia. Jadi kalau kita benci amal buruk dia, kita benci dia lah. Jadi membenci orang buat amal baik ni tak disuruh. Menganggap dia musuh kita lagi tak disuruh. Jadi kalau dia melawan Allah, dia musuh Allah, musuh Nabi. Dan kalau dia perangi kita, dan Allah suruh kita perangi dia lah, itu bukan benci dia. Kita perangi dia sebab dia dah jadi musuh Allah. Allah suruh kita perang dia lah. Kita bunuh dia bukan sebab benci dia, sebab Allah suruh. Sebab itu dalam perang orang kafir tu, ludang Hazrat Ali. Hazrat Ali dah naik marah lah. Tapi dia ingat, aku bukan bunuh dia sebab aku marah dia. Terus saya tak jadi bunuh. Orang tu pun heran. Macam itu punya ingat. Jadi bunuh orang kafir itu bukan sebab kita benci dia, sebab Allah suruh. Sebab dia dah menjadi
musuh Allah dan musuh. Tapi orang yang tak jadi musuh Allah, musuh kita je, curi tanah kita, ambil macam rogol anak perempuan kita, dia tu bukan musuh Allah, dia musuh kita. Kita bawa dia dalam mahkamah, jangan gaduh, dakwa je. Tengok apa mahkamah bagi. Kita tak disuruh bunuh dia. Bawa mahkamah. Sufyan telah rogol anak Yazid. Yazid memang marah lah, tapi kita tak boleh benci dia. Dia buat amal buruk, ada mahkamah keadilan, dan yang putuskan mengikut undang-undang Quran lah. Kalau yang betulnya tu. Jadi tuan-tuan yang mulia, dia tak ada kebencian. Kata yang macam tu pun kita tak disuruh benci. Bawa mahkamah, benci tak ada. Jadi kita tidak disuruh benci. Kita disuruh mengajak manusia yang buat buruk ni, diajak kepada kebaikan. Nescaya keburukan dia akan tercegah. Dengan tangan, maknanya dengan ajak dia buat perbuatan baik, atau dengan percakapan. Dia tak nak buat, cakap lah. Atau dengan doa supaya dia dapat diberi hidayah. Itu maksudnya mencegah dengan tangan, tidak dengan percakapan, tidak dengan hati. Tetapi telah disalah tafsir oleh orang yang dikatakan ulama, dan semua orang ikut. Jadilah kita umat yang sesat, umat yang tak ikut Quran. Quran bagi tahu supaya kita lupakan dia, biar Allah ambil tanggungjawab. Dan mereka buat buruk, mereka akan dapat azab. Kata Allah, tak cukup ya Muhammad, kau tahu yang mereka akan dapat azab, kau nak lupakan dia, tinggalkan dia. Kau buat usaha dakwah. Itu aja. Jadi kita ni disuruh mencegah mungkar, itu aja. Benci tak ada, tak suka orang tak ada. Jadi hidup tu tenang aja. Orang yang benci-benci orang ni, hidup tak tenang. Benci. Rashidi ni peliwat, kaki rogol, tengok dia terus benci. Sayang dia bukanlah sayang macam sayang Nabi, tak. Macam sayang cinta Allah, tak. Ajak dia lah buat baik. Lupakanlah, itu hal dia dengan Allah. Kita punya tak ada kena-mengena, kita kena ajak dia buat baik. Itulah yang disuruh. Hari ini kita tak nak buat, benci dia. Menyumpah, melaknat, nak ambil angkat pedang pula lagi, nak bunuh dia. Ada. Kita dah jadi agama kebencian. Jadi hadis tu mau dipadam, kurungan tu mau buang. Ini telah menyesatkan umat Islam sesesatnya. Jadi kita umat Islam ikut tafsiran tu sebab kita juga tak tahu. Tak tahu bahawa itu tafsiran salah, membenci amal buruk dia tapi tak benci orangnya. Itu salah. Sebenarnya mencegah dengan hati itu mencegah dengan doa, bukan membenci dia. Dia kita kena ajak, disuruh. Bila kita lihat satu kemungkaran, kita mau ajak orang tu kepada kebaikan. Kebaikan yang pertama kita ajak dia ialah dia mau mengucap, atau mengucap, kalau dia dah mengucap, ajak dia buat kerja dakwah ni. Barulah kemungkaran yang dia buat tu akan hilang bila iman dia naik. Kalau kita tengok dia buat kemungkaran mencuri, kita cakap dia jangan mencuri, tak boleh tu. Dia tetap mencuri juga sebab iman tak naik. Dia mencuri, dia merogol, dia buat benda tak buruk sebab iman tak ada. Jadi kebaikan yang pertama kita mau ajak orang Islam yang buat maksiat ni, bukan cakap jangan buat maksiat tu. Ajak dia mengucap, lagi sekali, taubat dan buat kerja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mungkar paling besar, manusia tak mau mengucap. Mungkar kedua besar, dah mengucap tak buat kerja dakwah. Itu mau diajak dulu. Dan semayang. Bila Allah terima kerja dakwah dia, Allah bagi dia iman. Allah bagi dia iman tahap tinggi, semayang jadi betul.
Bila sembahyang jadi betul, khusyuk, Allah bagi tahu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sendiri orang Islam meninggalkan mungkar semua. Itulah cara kerja yang betul. Itulah kerja cara agama yang betul. Itulah namanya agama kasih sayang. Bukan asyik-asyik nak menentang orang kafir. Di AP cakap benda sikit, wah kau main giuk, rendah lagi. Ini komunis, ini. Dah. Dalam media, sosial media tu semua hatred, kebencian kepada orang kafir. Ini Cina ni, kafir. Mau bunuh dia, kasih langsai. Bukan macam itu cakap. Ini bukan Islam sebenarnya. Kita tengok, oh saya ni membenci DAP ni. Memang betul-betul Islam ni. Saya orang PAS, orang Islam membenci kafir. Itulah. Padahal itu bukan Islam. Kau perasan dia, kau ni namanya ajaran sesat. Membenci ni ajaran sesat. Kita tak disuruh, tak ada satu ayat dalam Quran. Saya mufasir Quran. Saya buat tafsir Quran. Setakat ni saya dah sampai dekat surah, habis surah Mudassir. Surah yang ke-76 atau 74. Surah berapa? Saya belum jumpa lagi Allah kata benci orang kafir. Jadi tafsiran hadis tu tak ikut Quran, pasti dia sesat. Dan orang yang kata mencegah mungkar dengan kuasa ni, bila dia jadi Perdana Menteri je dia boleh buat mencegah mungkar dengan tangan ni, itu salah. Dia tak payah kita ada kuasa dengan jadi Perdana Menteri, jadi menteri. Macam Muhyiddin nak mencegah Najib punya mungkar sebab saya timbalan Perdana Menteri. Tak. Mencegah mungkar ni dengan tangan ni maknanya dengan perbuatan, ajak dia kepada amal. Ini boleh dibuat oleh semua orang Islam lah. Hadis tu bukan untuk orang yang ada kuasa je. Kuasa tu bukan makna kita diberi kuasa. Mencegah mungkar dengan tangan, dia bukan sebut kuasa, ditukar kepada kuasa. Ini salah. Hadis tu tak cakap mencegah dengan kuasa, mencegah dengan tangan. Makna dengan perbuatan. Orang yang tak semayang, dia ajak terus semayang. Orang yang tak buat kerja dakwah, dia ajak terus buat kerja dakwah. Lepas tu, tentulah orang yang tak nak buat kerja dakwah, dia ajak je lah dengan perkataan. Kemudian, tak boleh juga dengan doa, dengan hati. Itu dia. Jadi tak ada pemusuhan buat kerja dakwah ni. Tak ada nak paksa-paksa orang. Dia bagus punya kerja. Kerja kasih sayang, lemah lembut. Itu dia agama ni bila betul tafsirnya, betul amalannya. Macam mana boleh betul tafsir? Dulu tak ada. Sebab orang iman kuat tak ada. Saya dah buat kerja mengajak manusia berkebaikan, mencegah perkara dengan cara betul ni. Kat 10 tahun, 12 tahun. Sebelum tu buat juga dengan cara tak betul pada orang Islam. Sebelum tu buat juga dengan cara tak betul. Tapi buat juga. Sebab apa? Tak ada benda betul kita dapat buat sebelum start buat benda tak betul. Saya buat kerja dakwah ni cara tak betul lama dah. Lepas tu makin betul, makin betul, makin betul, makin betul macam cara Muhammad SAW. Baru saya boleh bagi ceramah pada tuan. Jadi bapak yang mulia ini kerja betul bukan boleh datang tiba-tiba. Kena beturusan. Iman datang bukan dengan sekali sehari dua buat. Ikhlas, semua ni tak boleh datang tiba-tiba. Semua dengan pengorbanan, usaha bertahun-tahun. Saya dah hampir 40 tahun hidup saya. Dari umur 21 tahun aktif dalam dakwah ni yang cara tak betul. Jadi bertambah betul. Sehinggalah 2008-2007 bila saya mula buat dakwah bukan Islam dan pada orang Islam dan diberi oleh baru jadi betul. Belum lagi dapat iman tu yang kuat. Lama buat berhari-hari baru iman kuat. Sekarang baru Allah kurniakan saya cinta pada Allah. Cinta pada Allah bukan senang nak dikurniakan. Kita nak cinta orang pun payah. Tapi bila kita cinta satu orang, kita ada perasaan. Begitulah kita cinta pada Allah. Jadi cinta pada Allah ni tak mungkin dapat kita dapat. Sangat susah. Pertama kita tak nampak Allah. Nabi SAW cinta Allah dengan lihat dia. Orang kedua dapat cinta Allah, manusia inilah saya.
Setelah berdoa bertahun-tahun, ya Allah, jadikan bagi aku taufik untuk mencintaimu, mencintai mereka yang kau cintai, mencintai amal-amal kau cintai. Dan setiap bertahun-tahun, mengajak manusia kepada Allah, mengajak bukan Islam. Memang saya cakap bukan perintah Allah untuk suka ke Allah, tapi bila saya ada cinta Allah, suka Allah tu betul punya, real, ikhlas tu makin dalam. Jadi semua benda makan masa. Orang yang telah menghabiskan diri dia dengan dosa maksiat, takkan tiba-tiba boleh jadi baik pula. Jadi 40 tahun saya telah habiskan masa. Hari ini saya tak sia-sia lah. Kesusahan saya yang dulu semuanya menghasilkan buah. Hari ini saya boleh tafsir Quran, Allah bagi. Boleh tafsir tu kalau ilmu tak ada. Siapa bagi ilmu tu? Ada orang yang Allah bagi ilmu tu? Tak ada. Hidup dalam dunia macam syurga. Dapat apa nak, diminta dibagi. Okey, guys.